Cikgu minta Muhammad Afdal untuk bacakan doa dulu boleh? Kita mulakan dengan bacaan doa dulu kelas. Afdal bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa alaina adaka wa insyur alaina min huza'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahu latiful ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal mughil aziz. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan fahamanku. Amin. Alhamdulillah. Okey. Hari ini kita akan cikgu ya. Present. Baiklah kelas, hari ini kita akan belajar satu topik baru iaitu tajuk topik perumahan poultry. Siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa itu perumahan poultry? Apa yang awak faham dengan perumahan poultry? Syakirin? Syakirin ada? Ada, gua ada. Cuba apa yang awak faham tentang perumahan poultry? Pemilihan lokasi ladang ternakan perlu mengutamakan beberapa faktor untuk memastikan aktiviti peternakan. Okey, bagus. Okey, sebelum cikgu lupa pula nak ingatkan awak semua. Sila sediakan buku teks ni. Buku teks untuk tajuk perumahan poultry bab 2.2. Okey, kita teruskan dengan ini adalah gambar sebuah rumah. Okey. Rumah. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Apa akibatnya jika seseorang itu tiada rumah? Apa kesan bila tiada rumah lah? Apa dia orang akan rasa? Amirul Aiman? Apa kalau kita tak ada kat rumah, kalau kita tak ada rumah, apa yang kita akan jadi kat kita? Kalau kita tak ada rumah. Ada tempat perlindungan. Ya, betul. Jadi tempat perlindungan. Bagus. Rahman. Okey, seterusnya selain itu, Zarif, kalau kita tak ada rumah, apa yang akan jadi pada kita? Cikgu sekejap je cikgu. Apa? Ya. Okey. Yang lain kalau dia nak jawab, Syakirin. Afdal, kalau kita jadi rumah, apa jadi kepada kita? Satu je lagi cikgu minta. Tadi ada tempat perlindungan, lagi satu. Dia ada tempat tidur, dia ada tempat perlindungan betul lah tu. Dia ada tempat tidur, dia ada tempat untuk kita makan, walaupun dia kesulitaan tu tiada, macam tu lah. Okey, begitu juga dengan haiwan atau haiwan ternakan kita iaitu ayam ataupun puyuh ataupun yang lain lah seperti kambing ke lembu. Kalau tiada tempat perumahan dia, semestinya mereka akan jadi tempat perlindungan, nyawa mudah terancam. Okey, kita akan teruskan dengan tujuan. Tujuan kenapa perumahan poultry itu diwujudkan. Tujuannya adalah untuk melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas. Syakirin baca yang kedua. Tujuannya adalah melindungi ternakan daripada haiwan pembangsa. Bagus.
Afdal baca yang ketiga. Afdal ada kat tu. Okey. Cikgu nampak yang baru join Haikal Hakimi. Assalamualaikum Haikal. Okey. Kita akan teruskan. Okey, untuk yang ketiga ada. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Boleh nampak ya slide cikgu? Okey, kita teruskan iaitu mengawal dan mencegah penyakit. Untuk tujuan kita membuat perumahan untuk poultry. Yang keempat adalah meminimumkan kos pengurusan. Yang terakhir adalah memastikan pembesaran yang baik untuk poultry tersebut. Okey. Seterusnya, ciri-ciri lokasi perumahan poultry yang baik. Okey, cikgu minta Haikal Razak untuk bacakan 2 ciri-ciri lokasi perumahan poultry yang baik. Haikal boleh bacakan? Boleh. Bagus. Ciri-ciri yang pertama adalah sistem saliran air yang baik. Okey, Yang seterusnya. kedua, kemudahan komunikasi. Ya, betul. Bagus Haikal. Okey, cikgu minta siapa lagi yang ada? Amirul Aiman lah pula. Baca lagi, dia ada 6, baca lagi 2. Tadi dah sistem saliran yang baik, kemudahan komunikasi. Yang lain, lagi 2. Baca je slide cikgu tu. Lokasi bandar Gerban menghadap ke arah timur barat dan tepinya menghadap utara selatan untuk mencegah pencahayaan yang seragam. Ya, lagi satu. Satu, sarana lengkap dan baik Lengkap. untuk memudahkan pengangkutan barangan input dan output. Ya, bagus Amirul Aiman. Okey, yang lagi 2 cikgu baca. 0.2 hingga 0.5 km dari kawasan perbandaran atau perumahan atau pelancongan atau kemudahan awam. Yang terakhir adalah ventilasi yang baik, iaitu lebih 0.5 km dari ladang unggas lain. Ini cikgu rasa tiada dalam buku teks awak. Jadi ini adalah tambahan info lah daripada cikgu untuk awak semua. Untuk apa itu ciri-ciri lokasi perumahan poultry yang baik. Okey. Seterusnya, cikgu nak tanya awak semua dan apakah bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan perumahan poultry? Apakah bahannya? Boleh jawab tak? Korang? Haikal Hakimi, boleh jawab tak? Apakah bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan perumahan poultry? Bagi je apa yang awak rasa bahan dan peralatan yang diperlukan. Zinc. Okey, bagus. Lagi? Bagus. Kayu, bagus. Lagi? Apa yang kita buat rumah? Apa yang kita perlukan? Paku. Bagus. Paku. Bagus. Okey, seterusnya tak apa. Kita teruskan. Okey, ini adalah antara bahan dan peralatan yang diperlukan, iaitu RPG, pensil, sesiku L, kikir parut, pita pengukur, tukul kuku kambing, gergaji puting, mesin gerudi mudah alih tanpa wayar ataupun mesin gerudi berwayar pun boleh, stapler, pemotong dawai mata punai iaitu BRC, dan juga bahannya adalah seperti pemegang pintu, engsel untuk melekat pintu sangkar, skru 1,5 inci untuk melekatkan pemegang pintu, skru 1 inci, kayu spine, dawai mata punai BRC berukuran 0,5 kali 0,5 inci. Ini antara bahan kalau kita nak buat reban yang kecil lah. Untuk reban yang besar itu
semestinya bahan dan peralatannya adalah berbeza. Okey. Seterusnya, ini adalah untuk perumahan ayam bagi struktur bumbung dan atap reban. Kenapa perumahan ayam dia memerlukan aluminium yang nipis bagi struktur bumbung? Bagi inilah struktur bumbung bagi reban sistem terbuka. Kenapa memerlukan aluminium nipis sahaja? Bukan tidak memerlukan aluminium tebal. Ada yang boleh jawab tak? Mengurangkan haba panas dalam reban. Ya, betul. Bagus. Siapa yang jawab? Haikal Razak ya? Bagus. Okey. Yang kedua adalah kerangka reban dibina dengan, ya Zarif, ada apa? Ada nak tanya cikgu boleh? Zarif angkat tangan, ada nak tanya cikgu? Sekejap cikgu, saya ni bukan saya tekan ni. Ya. Ya, okey. Baik. Okey, kerangka reban dibina dengan menggunakan kayu berukuran 4 inci kali 4 inci pada bahagian tiang tengah dan tepi. Okey, yang seterusnya boleh baca, Zarif boleh baca tak? Okey cikgu, saya baca cikgu. Seterusnya, panjang kayu. Yang mana? Yang ketiga. Ayub, jangan tidur. Sabar. Panjang kayu pada bahagian tengah ialah 3,657 mm dan 2,438 mm untuk tiang tepi. Okey, seterusnya yang last. Baca terus. Kokoda struktur bumbung menggunakan kayu berukuran 2 inci kali 4 inci dan 2 inci kali 3 inci untuk bahagian atap. Ya, bagus Zarif. Okey, itulah untuk struktur bumbung dan atap reban, dan terutama untuk struktur bumbung dan atap reban bagi sistem reban terbuka lah. Macam seperti gambar ini adalah sistem reban terbuka. Yang ini sebelah yang cikgu tunjuk ni adalah ini adalah untuk bumbung reban yang menggunakan bahan kayu. Yang ini adalah menggunakan bahan besi atau aluminium. Untuk besi dan aluminium pada waktu kini lah, besi dan aluminium adalah lebih tahan lama dan harga pun lebih murah daripada bahan kayu. Bahan kayu sekarang adalah lebih mahal daripada bahan besi. Besi pun adalah lebih tahan lama. Okey, ini untuk dinding reban. Sistem, boleh seorang bacakan dari buku teks apa untuk dinding reban bagi sistem reban terbuka macam mana? Seorang bacakan? Syakirin ke? Abdal ke? Syakirin? Daripada buku teks untuk dinding reban, sistem reban terbuka. Untuk sistem reban terbuka merupakan reban yang dindingnya boleh dibuka apabila perlu. Dinding reban ini diperbuat daripada bahan kayu sebagai struktur reban. Ya, bagus. Okey, itu je. Mana? Itu je. Okey, bagus Syakirin. Itulah, untuk sistem reban terbuka kita hanya memerlukan kerangka kayu atau waktu kini sebenarnya besi pun boleh, dan menggunakan dawan mata punai atau BRC sebagai dinding. Lepas tu kita memerlukan bidai. Bidai tu untuk kita menutup lah lebih lagi pada waktu malam. Malam ada waktu sejuk. Itu kita akan tutup reban itu. Sebab tu dipanggil sistem reban terbuka. Maksudnya kita boleh tutup dan buka. Untuk sistem reban tertutup pula, boleh seorang bacakan? Boleh seorang bacakan apa untuk dinding reban, sistem reban terbuka macam mana pula? Cikgu minta apa ya? Haikal Hakimi lah baca. Sistem reban tertutup pula. Macam mana? Ada tak Haikal?
Ada. Selain itu, Amirul Aiman ke? Zarif ke? Boleh tak bacakan sistem reban tertutup? Amirul Aiman. Ya. Sistem reban tertutup untuk dinding reban. Boleh bacakan yang dalam buku teks tu tulis apa? Muka apa itu? Jumpa tak? Muka surat apa itu? Itu surat 121. Satu. Dinding reban. Sistem reban tertutup. Reban tertutup kemudian boleh dibina dengan menggunakan kerangka besi dan atap aluminium. Penggunaan bahan ini lebih merujuk kepada pertenakan berskala besar dan mempunyai lokasi yang tetap. Kerangka besi dan atap aluminium lebih tahan lama. Pembinaan yang cepat dan kemas walau bagaimanapun pembinaan reban ini memerlukan kos yang tinggi berbanding dengan penggunaan bahan kayu. Ya. Plastik berwarna kayu. Okay. Dah. Okay. Sistem reban tertutup ni semestinya kita akan memerlukan kos yang lebih tinggi sebab sistem reban tertutup ini selalunya adalah berskala besar. Contoh yang pengusaha itu dia pembekal ayam kepada KFC ke, McD, macam tu. Jadinya dia memerlukan satu kawasan yang besar seperti yang cikgu sediakan gambar ni. Ni adalah sistem reban tertutup yang memerlukan kipas exhaust untuk pengudaraan dan kawasan yang lebih besar. Okey, seterusnya kita akan pergi ke lantai reban. Keseluruhan ruang dalam dan luar reban berlantaikan simen konkrit. Lantai reban tertutup akan dikonkritkan kesemuanya untuk keluasan ruang iaitu 122 meter kali 15 meter. Ketebalan konkrit lantai reban ialah 76 meter. Boleh tak awak bagi tahu cikgu kenapa lantai reban yang tertutup dikonkritkan? Maksudnya di simen, berlantaikan konkrit. Kenapa? Ada siapa-siapa ada idea? Boleh tak bagi tahu cikgu kenapa lantai simen berlantaikan simen konkrit untuk lantai reban yang sistem tertutup ni? Boleh tak? Memudahkan pembersihan reban. Ya, bagus. Siapa yang jawab tadi? Haikal Haikal Hakimi Ya, bagus Haikal. Ya, jadinya apabila lantai konkrit, lantai simen digunakan, memudahkan untuk pekerja-pekerja membersihkan najis ataupun tumpahan makanan, tumpahan air. Kalau kita buat lantai tanah, semestinya susah untuk kita buang najis-najis ayam tersebut. Okay. Ini adalah untuk perumahan puyuh. Perumahan puyuh ni dia perlu bersaiz kecil dan dibina mengikut bilangan puyuh. Okay. Untuk perumahan puyuh ni, cikgu ada pengalaman lah juga masa cikgu dekat EU. Kita orang, cikgu dengan kawan-kawan cikgu untuk amali perumahan puyuh ni lah. Amali membela puyuh. Puyuh ni sebenarnya adalah lebih sukar untuk kita bela daripada ayam kerana puyuh ni kita memerlukan saiz ruang yang betul-betul sesuai untuk seekor puyuh seperti yang dia ditulis dalam ini. Kayu berukuran 1 inci kali 3 inci, kerangka reban dia, lantai dia konkrit dengan ketebalan 76 mm. Nipah bumbung atau atap diperlukan adalah nipah atau aluminium. Okey, kalau tengok kat sini, sini tengok, dia sudah tulis 25 ekor saja untuk saiz sangka yang berukuran 610 mm kali 475 mm kali 250 mm. Jadinya untuk seekor puyuh kita boleh kira macam mana je? Cikgu pun jadinya
untuk seekor puyuh tu dia telah ditetapkan ruang seekor puyuh. Apabila puyuh tidak boleh terlalu sempit kerana lebih mudah untuk puyuh itu mati. Sangkar biasa kalau awak tengok bersekat untuk 25 ekor juga saiznya adalah 914mm kali 305mm kali 203mm. Dan sangkar bertingkat untuk 50 ekor bersaiz 1219mm kali 610mm kali 305mm. Dan sangkar khas pembiakan hanya boleh untuk 3 ekor 203mm kali 406mm kali 203mm. Okay, kita seterusnya kita akan pergi ke reka bentuk perumahan poultry. Reka bentuk bumbung reban. Okay, reka bentuk bumbung reban ada berapa? Ada 4. 4. Yang pertama adalah Bentuk biasa. bentuk biasa, bagus. Yang kedua, Bentuk 2 lapis. Bentuk 2 lapis. bentuk 2 lapis. Okey, bagus. Yang ketiga, Bentuk gabungan. gabungan. Dan yang terakhir adalah Bentuk pisang seikat. pisang sesikat. Ya, bagus. Awak jangan confuse ya dengan bentuk gabungan dan pisang sesikat. Bentuk gabungan dia ada bertingkat sikit, dan bentuk pisang sesikat adalah dia terus rata. Menyengit dia terus rata. Kalau bentuk gabungan dia menyengit dan dia ada ni. Ni. Ada bawah dia lah. Okey. Ni ukuran reban ayam. Lebar reban ayam tidak kurang dari 10 meter. Jenis terbuka, kalau jenis tertutup tidak lebih dari 12 meter lebar dia. Dan panjang reban bergantung kepada keperluan. Untuk jenis tertutup tidak lebih dari 150 meter. Tinggi dinding ke atap sekurangnya 2.7 meter. Tapi jenis tertutup tak kisah, dia ada. Tinggi lantai ke bumbung sekurangnya 3.6 meter dan jenis tertutup 4 meter. Seterusnya, cikgu minta seorang baca untuk tinggi lantai ke ceiling sampai ke cerun atap. Berapa untuk jenis terbuka dan jenis tertutup? Minta seorang baca boleh? Siapa yang boleh baca tu? Zarif. Ingatkan, cikgu ingat Haikal nak jawab. Okay, bacalah siapa seorang. Haikal baca je. Tinggi lantai ke ceiling. Tinggi tanah ke lantai. Tinggi lantai ke ceiling, jenis terbuka tiada, jenis tertutup 2.1 hingga 3.0 meter. Okay, seterusnya. Tinggi tanah ke lantai 1.95 meter, jenis terbuka, jenis tertutup 1.95 meter. Okay, seterusnya. Panjang tepi atap sekurangnya 0.9 hingga 1.2 meter untuk jenis terbuka, jenis tertutup sama. Okay, seterusnya yang akhir. Cerun atap sekurangnya 1 hingga 20 darjah untuk jenis terbuka, jenis tertutup sama. Okay, bagus Syakirin. Ini adalah ukuran reban ayam yang awak perlu belajar. Okay, seterusnya ini adalah bilangan tenakan. Okay, bilangan tenakan untuk setiap 1 meter persegi. Macam mana cikgu cakap tadi, ukuran dia untuk setiap 1 meter persegi. 1 meter persegi maksudnya 1 meter kali 1 meter. Ayam pedaging 6 hingga 8 ekor saja. 6 hingga 8 ekor maksudnya kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni ayam. Untuk ayam pedaging. Kalau ayam penelur boleh sampai 12 hingga 14. Sebab ayam daging kita memerlukan saiz ayam yang lebih besar. Sebab tu dia memerlukan ruang yang lebih besar. Jadinya ayam penelur 12 hingga 14 ekor. Kalau puyuh, setiap 1 meter persegi adalah 90 hingga 100 semasa peringkat perindukan. Maksudnya semasa dia baru menetas. Untuk 60 ekor selepas umur 10 hari, untuk setiap 1 meter persegi hanyalah
boleh muat 60 ekor. Dan selepas 42 hari 42 hari adalah untuk 40 ekor. 40 ekor iaitu peringkat pengeluaran, iaitu dia dah matang untuk dia boleh bertelur lah. Okay. So, ada siapa tak faham tak nak tanya cikgu? Ada apa-apa yang awak tak faham tak boleh tanya cikgu? Terus boleh tanya cikgu kalau awak ada yang tak faham ataupun memerlukan lebih info. Zarif faham tak Zarif? Aikal faham tak Aikal? Zarif, semua faham ke? Ada nak tanya ke, nak tambah ke, ada yang cikgu salah ke, awak nak betulkan? Faham semua? Alhamdulillah. Okay, kalau awak faham, cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk awak jawab latihan yang cikgu akan bagi link dekat Google Meet dia. Sekejap je. Jawab latihan, hantar dan cikgu jawab terus dan cikgu akan bincanglah, terus bincanglah dengan awak semua. Ya. Link cikgu dah bagi. Awak boleh jawab dulu link dekat chat box tu, cikgu dah bagi link. Lepas tu nanti kita bincang sama-sama. Okay. Ini soalannya. Okay. Dan ni soalannya. Dan cikgu Rizal. Okay. Ni awak boleh jawab. Jawab dulu, jadi kita bincang sama-sama. Dalam 5 minit cikgu bagi. Kalau tak cukup bagi tahu mas cakap berapa minit. Kalau tak cukup cakap tak cukup cikgu, cukup masa. Jawab dulu. Boleh jawab semua? Cikgu, saya tak boleh buka itu. Boleh buka. Main dulu. Ya. Yang lain boleh buka tak? Boleh. Ya. Boleh. Dan selalu kot yang tak boleh tak boleh buka ni. Kau tahu macam nak buka? Tekan je link. Boleh. Boleh tak? Dah tekan link tu. Main selu je. Main saya selu kat situ. Tak apalah, kalau tak boleh tak apa ni. Nanti awak tengok kita bincang. Nanti kalau lain agak dah okey, awak buatlah. Lain slow kot, awak ni lain slow kot. Saya tak boleh buka link cikgu. Tak boleh juga buka. Nanti awak tengok cikgu bincang dengan kawan-kawan awak. Siapa yang dah siap nanti angkat tangan. Tekan raise hand.
Yang mana tak boleh buka tu tengok cikgu punya slide ni. Awak tulislah dalam kertas dia jawapan dia. Cikgu. Okey, bagus. Bagus. Macam inilah anak-anak murid yang terbaik. Soalan pertama adalah berdasarkan buku teks naraikan 4 peralatan sistem peternakan yang telah anda pelajari. 4 peralatan sistem peternakan. Yang kedua adalah apakah nama peralatan ini? Yang ketiga, nyatakan 3 kebaikan menggunakan peralatan pemberian makanan secara automatik dalam sistem peternakan intensif. Yang keempat, nyatakan nama dan fungsi peralatan ini. Yang kelima, apakah tujuan perumahan poultry? Tujuan yang cikgu dah tunjuk kat awal slide tadi. Yang keenam, namakan reka bentuk bumbung untuk perumahan poultry 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir adalah gambar rajah. Ini awak jawablah apa yang cikgu labelkan tu. Yang boleh jawab, ada yang dah siap? Nanti semua jawapan awak semua cikgu akan rekod ya. Okey. Kita bincang ya. Boleh? Boleh semua kita bincang. Dalam masa sama awak jawab jugalah. Nanti lepas tu atau terus submit kat cikgu. Submit, tekan butang submit bawah dia. Nanti cikgu akan dapat respon awak semua. Okey ya. Kita bincang ya. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh? Okey. Baik. Okey, lama. Berdasarkan buku teks, naraikan 4 peralatan sistem peternakan yang telah anda pelajari. Apa sistemnya? Yang pertama. Apa sistem? Apa peralatannya? Yang pertama. Jawab seorang. Ada tak? Boleh jawab tak? Bekas tulang makanan. Bekas tulang makanan. Betul. Itu? Apa betul? Bagus. Panel kawalan automatik. Panel kawalan automatik. Okey. Dan itu? Lagi? Pengukur kelajuan angin.
Pengukur kelajuan angin. Bagus. Haikal. Seterusnya. Lagi? Lagi satu? Bekas dan alatan. Bekas dan alatan. 7. Bekas dan alatan minuman. Bagus. Haikal. Okay. Kalau ada nak yang bagi lebih pun bagus. Okay. Soalan kedua, apa nama peralatan ni? Takkan tak tahu kan? Apa nama peralatan ni? Hanging hopper. Hanging hopper, bekas makanan hanging hopper, bagus. Bagus. Okay. Terus soalan 3. Ada yang dapat jawab tak? Soalan 3. Nyatakan 3 kebaikan menggunakan peralatan pemberian makanan secara automatik dalam sistem peternakan intensif. Apa kebaikan dia? Apa kebaikan menggunakan peralatan pemberian makanan secara automatik dalam sistem peternakan intensif? Ada tak boleh jawab? Ada yang boleh jawab tak? Okay. Jawapan dia adalah ada yang boleh jawab? Waktu Boleh cikgu. Okay, yang pertama adalah waktu pemberian makanan yang lebih teratur. Teratur dan sistematik. Yang kedua adalah jumlah makanan yang mencukupi. Yang ketiga, apa? Ada idea tak? Boleh jawab. Jumlah makanan yang mencukupi lagi. Apa? Ikan? Tak apa, jawab je. Makanan akan terjaga. Apa? Tak Quality. apa. Tak apa, jawab je. Salah betul tak apa. Tak kisah. Yang penting awak jawab. Yakin pada diri anda. Ya. Jumlah makanan akan dibagi sama rata. Ya, betul tu macam cikgu tulis lah tu. Jumlah makanan yang mencukupi. Sama lah tu. Okay, selain tu. Kualiti makanan akan terjaga. Kualiti dia. Okay. Terusnya, soalan yang keempat. Nyatakan nama dan fungsi peralatan ini apa ni? Besar gedabak ni. Kipas exhaust. Kipas exhaust. Exhaust. Fungsi dia? Pengudaraan di dalam reban dan pengeringan buangan ternakan. Ya, bagus. Pengudaraan di dalam reban. Pengudaraan di dalam reban dan pengeringan. Pengeringan apa? Buangan ternakan. Buangan ternakan, bagus. Okay, seterusnya, apakah tujuan perumahan poultry? Apakah tujuan dia? Macam cikgu cakap awal slide ni. Adakah semua? Okay. Melindungi ternakan daripada Ternakan okay. daripada cuaca hujan dan panas. Okay, lagi?
memberi keselesaan kepada ternakan. Dan lagi, Melindungi ternakan daripada haiwan pemangsa. ya betul. Seterusnya, meminimumkan kos pengurusan, mengawal dan mencegah penyakit. Okey. Yang soalan yang ke berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Okey. Yang pertama gambar apa? Bentuk apa? Bentuk Bentuk biasa. biasa. Bentuk biasa. Yang kedua? Yang kedua, Bentuk 2 lapis. bentuk 2 lapis. Yang ketiga, Bentuk gabungan. bentuk gabungan. Bagus. Yang keempat, Bentuk pisang sesikat. bagus. Bagus awak semua ni. Okey, salah je. Bentuk pisang sesikat. Okey, soalan yang terakhir. Apa dia? Ini awak boleh rujuk buku teks. Ke surat ke surat 124. Surat 124. Ini apa dia? Kipas exhaust. Kipas exhaust. Bagus. Okey, bagus. Yang B, Lantai luar ban. Hai. lantai luar ban. Ini perbuatan salah tiga. Tadi tak. Okey, yang C, Bidai. Tu. tidak. Tu. Yang D, Pintu. Tu. pintu. Bagus. Bagus. Yang E, Pipe penyejuk udara. apa? Pipe penyejuk udara. Pad penyejuk udara. Okey. Dah, semua yang mana dah jawab tu semua tu submit. Cikgu nak tengok respon awak semua. Cikgu rekod. Okey. Okey. Tahniah, bagus. Anak-anak murid cikgu semua. Okey, seterusnya kita akan pergi ke okey. Sebagai rumusan hari ni, cikgu nak dengar daripada salah seorang dari awak bagi tahu apa rumusan atau kesimpulan apa yang awak belajar hari ni. Korang bagi tahu cikgu apa yang awak dapat belajar hari ni, apa yang awak faham, apa yang awak tak faham, bagi rumusan kat cikgu hari ni. Apa korang bagi? Haikal Razak ke? Sulaiman ke pula? Zarib, Zarib. Zarib dah banyak jawab ni. Bagus Zarib ni hari ni. Ketua kelas lah, ketua kelas jawab, ketua kelas. Ketua kelas. Kata kelas. Oh, ada semua orang nak jawab apa. Ketua kelas, ketua kelas. Kata kelas. Tak apa. Kata kelas. Awak semua kan pandai. Bagus. Tak apa, jawab je. Siapa? Apa yang awak dapat hari ni? Bagi je cikgu tak kisah. Bagi apa yang awak dapat. Apa rumusan apa yang awak dapat hari ni belajar? Reka bentuk bumbung beban. Reka bentuk bumbung reban. Okey, bagus. Dah kirim. Dan itu? Saya itu? Apa pula? Siapa? Apa lagi Aiman belajar? Aiman belajar apa hari ni? Yang awak faham rumusan hari ni? Dapat tahu apakah tujuan perumahan poultry.
Ya, bagus Zarif. Zarif bagus. Okey. Seterusnya, lain itu. Nabi Rahman, okey. Dapat tahu jenis reban bentuk biasa. Ya, betul. Bagus. Bentuk biasa kan, bumbung. Okey. Seterusnya, Haikal Razak. Ketua kelas kita. Apa yang awak dapat hari ni, Roja? Saya dapat Bagi dua. Oleh kerana awak ketua kelas, kita bagi special sikit. Awak bagi dua apa yang awak dapat belajar hari ni. Ha. dapat Apa, bagi je apa yang awak. apa ni dapat tahu tempat yang sesuai untuk buat rebannya di mana gitu. Ya, bagus. Lagi? Satu dapat tahu ukuran reban, ya. Untuk berapa jenis ayam berapa ekor ayam, ya. Ya. Okey, bagus. Okey. Ini yang ketua yang kita mahu kan? Ya. Oh, bagus. Terima kasih, cikgu. Ya. Bagus. Okey, sebagai rumusan cikgu pula. Ini adalah secara asas apa yang awak perlu belajar berkaitan dengan ternakan poultry, perumahan poultry, reban ayam, reban puyuh. Dan sebenarnya perkara-perkara ini adalah menjadi andai awak minat satu hari nanti, mana tahu lepas belajar kan, awak ada modal, ada kawasan, ada minat lah. Yang penting minat tu. Ada minat, boleh usahakan ayam dan puyuh ni lah. Sebab betul. Tarik minat. Pertanian merupakan satu perniagaan. Awak tengok hari ni ayam merupakan satu permintaan yang sangat tinggi. Semua kedai ada ayam, semua kedai makan memerlukan ayam. KFC lah, McD lah, lagi-lagi yang branch yang besar kan, outlet yang besar, semua memerlukan ayam. Puyuh pun, sekarang harga puyuh pun bukanlah murah. Jadinya ini adalah andai awak ada minat, ada passion, boleh lakukan perkara ni. Selain untuk peternakan ayam pun boleh juga macam budi lain kan. Arnab pun harga mahal. Ini cikgu bagi pembakar semangat kat awak. Anda ini jadikanlah satu minat. Kalau betul minat, buat jalan terus. Cakap jalan terus. Boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh kelas? Boleh? Cikgu tahu. Boleh cikgu mesti boleh nanti. Awak ambil subjek ni teruskan usaha. Terus. Nanti lepas habis ni masuk UPM ke kan. Kalau nak sambung belajar lah. Masuk UPM, belajar pertanian. Belajar lagi mendalam macam tu. InsyaAllah boleh. Pertanian ni sangat bagus. Okay, kita terusnya. Ini adalah link untuk satu video. Dia boleh kata tambahan lah. Tambahan info kaitan dengan ternakan poultry. Dan senang cakap dia punya model lah. Teknologi reban masa kini lah. Teknologi reban. Boleh awak tengok. Sebagai cikgu dah bagi link dekat catbox. Okay, ni lah video. Cikgu tunjuk kejap video dia. Okay, ni lah video dia. Teknologi reban ayam. Teknologi reban ayam masa kini lah. Awak boleh tengok. Nanti lepas ni boleh lah. Ni sebagai info tambahan dan juga pembakar semangat kepada awak semua lah. Tengok ya. InsyaAllah, kita doakan semua. Okay. So sebelum kita habis kelas, boleh tak boleh buka kamera tu, cikgu nak ambil gambar sikit. Sebagai bukti kehadiran yang bagus. Handsome Afdal. Baiklah Afdal. Buka kamera. Apa yang internet kuat tu boleh lah buka kamera kau. Tak internet kuat tak apalah, tak payah. Baik akan ini. Zarif buka lah Zarif.
Lain tak ada, lain tak ada. Haikal buka Haikal. Haikal buka. Lain tak ada, lain Buka tak ada. Haikal. Handsome gila. Dah gila Ya tak apa, yang tak ada. lain tak ada. Yang lain tak kuat tak apa, tak payah. Okay. Gila. Senyum Sekejap senyum. Zarif, Sekejap. Zarif. Zarif bagi terang sikit. Kakak nampak ya muka. Zarif. Handsome kan gila. handsome. Gilanya. Zarif dah Ya. Dia jangan ambil Zarif. gambar ni. Senyum. Haikal Senyum. ada bising. Tak ada lain. Senyum. Sekejap Satu. Woi, buka lah betul-betul. Kak gila. Alah Haikal Razak. Ayep. Ayep. Sekali. Ayep tidur. Sekali. Betul lah. Sekali. Buka lah Kak. 2, 3. Silakan. Amir Amir Rahim gilanya. Emilio, rambut botak Emilio. pakai kopiah. Emilio, sedih tak? Tak. Silakan. Okay. Tahniah. Okay, terima kasih kelas. Terima kasih tahniah kerana hadir kelas hari ini. Cikgu doakan awak semua terus berjaya dunia akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, terima kasih kelas. Amin. Amin. Dah. Cikgu. Okay. Terima kasih Go. Cikgu. Sama. Okay. Indora Tempest ni siapa ya? Dia salah seorang. Okay, Indora Tempest ni siapa ya? Nanti kita tak tahu kan. Kita nak ambil kehadiran tak tahu nama ni. Indra. Indra Putra. Muhammad Askar. Okay. Terima kasih kelas. Bukan. Yang 4 Cikgu. gini je. Okay, terima kasih. Terima kasih Go. Sama-sama.